الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya offkan mikrofon supaya tidak ada sebarang gangguan. Sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau supaya ustaz atau sekiranya ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sepertinya saya menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Menerita, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gema Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya, dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada menghuraikan tafsir surah Al-Kahfi. Hari ini kita nak sambung masih lagi pada ayat yang ke 65. Ayat 65 pada ayat 65. Dan kita nak sambung nak sambung ayat tu. Huraian ayat tu. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini hujung ayat yang ke-65. Dan telah kami ajar akan dia daripada kami ilmu laduni. Gelarannya Khidir. Kunyahnya Abul Abbas. Namanya Balia bin Mulkan. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita ulang balik sikit bagaimana suatu hari di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa alaihi salam telah menyampaikan ilmu, pengajaran, pengajian dan nasihat kepada Bani Israel. Jadi pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa ini sangatlah hebat. Maka menyebabkan ada di kalangan Bani Israel ini yang tersentuh hati. Yang bergegarlah hati mereka ni. Yang menyebabkan mereka insaf, menyebabkan mereka menangis dan amat kagum dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi Musa AS. Jadi tiba masa ada seorang Bani Israel ditanyalah ke Nabi Musa. Dia kata, wahai Nabi Musa,
dalam dunia ni adakah tidak manusia yang lebih hebat daripada engkau? Dalam dunia ni adakah tidak manusia yang lebih alim daripada engkau, wahai Nabi Musa alaihi salam? Maka Nabi Musa AS kata, dia kata, setahu akulah, dalam dunia ni tidak ada orang yang lebih hebat daripada aku. Tu dia katalah, Nabi Musa kata gitu. Jadi Allah pun tegurlah Nabi Musa AS. Tu. Bila saja Allah tegur Nabi Musa, Allah kata sebenarnya dalam dunia ni ada seorang lagi hamba aku. Daripada hamba-hambaku ni, yang mana hamba aku ni sangat alim. Yang lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Maka Nabi Musa pun tanyalah, ya Allah, macam mana nak cari hamba-Mu yang alim, hebat sangat ni? Maka Allah kata, carilah dia dekat Majma'al Bahraini. Yang bermaksud di pertemuan dua lautan. Pertemuan dua lautan, maksudnya di lautan Mediterranean dan Laut Merah. Jadi pendek cerita, Nabi Musa dengan Nabi Yusha bin Nun, peneman Nabi Yusha ni, anak murid Nabi Musa, meneman. Mengikutlah akan gurunya, nak cari Nabi Khidir ni lah, yang hamba yang lebih alim ni. Jadi muslimin dan muslimat, pendek cerita, dibawa bekal ikan, ada kata ikan masin, ikan panggang dan macam-macam lah. Jadi, bila saja ikan ni bila saja sampai di satu kawasan, satu batu yang besar. Jadi dekat batu besar itulah, di tepi laut ni, diletaklah ikan itu, bekal makan. Tu. Jadi pendek cerita, ikan tu hidup dengan izin Allah dan terjun masuk laut. Tu. Jadi muslimin dan muslimat, pendek cerita lagi, maka di situlah kawasan adanya Nabi Khidir alaihi salam. Maka Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Yusha alaihi salam pun duk carilah mana ni Nabi Khidir ni. Jadi akhirnya dapatlah ketemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ayat yang kita baca ni, Allah kata Nabi Khidir ni siapa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Manusia ni, hamba Allah Nabi Khidir ni, dia bukan hanya sekadar manusia yang mendapat rahmat daripada Allah, dari sisi Allah. Bahkan pada waktu yang sama, Allah ajarkan padanya ilmu laduni. Ilmu laduni kepadanya. Ilmu yang datang daripada sisi Allah. Dan ilmu laduni maksudnya ilmu yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat, ini juga kata ulama berdasarkan ayat ni nak terang dalil yang menjelaskan adanya ilmu laduni itu. Tu dia. Jadi ilmu laduni ini satu ilmu yang datang daripada sisi Allah. Yang Allah berikan kepada mana-mana hamba Allah yang terpilih. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dan Allah akan mengajar kamu. Tu dia. Ini antara syarat manusia yang nak mendapat ilmu laduni. Maka syaratnya apa? Menjadilah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama juga menjelaskan pada kita, di antara syarat yang lain, dia mestilah seorang yang berilmu. Macam mana sekalipun, dia mesti belajar ilmu-ilmu Islam ni, mesti belajar ilmu-ilmu yang fardu ain, mendalami ilmu-ilmu Allah ni. Bila dia mencapai ke satu tahap, Allah akan bagi padanya ilmu laduni. Maknanya muslimin dan muslimat, ilmu laduni ni tidak akan diberi kepada orang yang jahil. Kena ingat situ. Jangan ada kata tengok orang tu jahil, orang ni ada ilmu laduni ni. Berhati-hati sikit. Dia jahil. Orang jahil dia tak akan dapat ilmu laduni. Orang yang dapat ilmu laduni ni orang yang berilmu sebenarnya. Dan pada waktu yang sama dia merupakan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Jadi maknanya tu nak sebut sikitlah, mana sikit tambahan pasal ilmu laduni. Kok mana pun nak kata ilmu laduni ni memang ada dan memang datang daripada sisi Allah yang Allah kurniakan kepada mana-mana hamba Allah
yang dipilih, yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut tadi muslimin dan muslimat, dia kata kitab ni yang saya baca tadi, dia kata gelarannya ialah Khidir. Mana Nabi Khidir ni bukan nama betul dia lah, nama gelaran dia. Dalam hadis pun ada sebut tentang Nabi Khidir. Nabi pun sebut Nabi Khidir. Khidir. Dan dikata sini, kalau ikut kajian para alim ulama, kata banyak pandangan tentang nama Nabi Khidir ni. Jadi tapi pandangan yang paling kuat menyatakan nama Nabi Khidir itu ialah Balia bin Mulkan. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu pandangan yang paling kuat. Ulama menyatakan pada kita Nabi Khidir ini nama sebenarnya ialah Balia bin Mulkan. Jadi nak kata apa Khidir itu gelaran. Al-Khidir ni maksudnya hadir. Tu. Dalam satu hadis Nabi SAW, betul lah tu. Okey, terima kasih ada urai pasal ni ilmu laduni tu. Betul lah tu. Baik. Jadi muslimin dan muslimat nak sebut tadi, Nabi Khidir ni ada satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi menjelaskan Nabi Khidir ni dia hadir tau, dia hadir. Nabi Khidir ni dia hadir. Sampai Nabi kata kalaulah dia duduk di atas rumput yang kering, di atas tanah yang gersang, yang kering, dia duduk di atas tanah macam tu, atas rumput macam tu, dengan izin Allah, rumput itu, tanah itu akan jadi hidup menghijau, jadi segar. Ini dengan izin Allah, dan ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nak terang hebatnya Nabi Khidir ini. Walaupun Nabi Khidir ini tidaklah termasuk di antara Nabi dan Rasul yang 25 orang Nabi dan Rasul. Tapi dia termasuk Nabi Allah. Ni sepakat para alim ulama. Walaupun ada perbezaan pandangan yang menyatakan Khidir bukan Nabi, tapi lah wali Allah. Tapi ramai ulama kata Nabi Khidir adalah Nabi Allah. Tu. Jadi muslimin dan muslimat dia hebatlah. Allah bagi padanya rahmat, Allah bagi padanya ilmu laduni, Allah bagi padanya apa disebut mukjizat. Tu dia macam Nabi sebut tadi, dia duduk dekat mana-mana rumput yang kering, rumput itu akan hidup segar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, pada kuliah kita yang lepas ada yang tanya, macam mana Nabi Khidir ni hidup lagi ke sampai hari ni? Orang tanya pula macam tu. Baik. Ni satu persoalan ni, macam mana nak jawab ni Nabi Khidir ni hidup lagi ke tidak? Tu. Jadi tentang persoalan ni kita tengoklah perbahasan para alim ulama. Kita nak cerita sendiri tak erti. Kita nak kata ya sungguhlah dia hidup. Kita pun tak ada jumpa. Jadi maknanya nak kata kita tengok saja. Biarlah ulama yang bahas benda ni. Kita serahkan pada para alim ulama. Jadi pada bab ini muslimin dan muslimat, ada ulama kata Nabi Khidir masih hidup. Ada ulama kata Nabi Khidir sudah mati. Tu dia. Jadi itulah pandangan tu. Ada yang kata masih hidup dan ada yang kata sudah mati. Jadi ada pun ulama yang menyatakan Nabi Khidir masih hidup, jumhur, ramai ulama kata macam tu. Ramai ulama kata macam tu. Ramai ulama kata Nabi Khidir ni masih hidup sampai sekarang. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia hidup sampai sekarang. Ini sebahagian besar dari kalangan pandangan ulama, termasuklah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang berpegang pandangan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Dia akan hidup sampai bila ni? Berdasarkan kajian pandangan para alim ulama, Nabi Khidir akan hidup sampailah Al-Quran diangkat. Tu dia, sampai Al-Quran diangkat. Tu. Masa nak kiamat nantilah. Tu. Muslimin dan muslimat, mungkin sebelum muncul Dajjal, mungkin sebelum muncullah turun Nabi Isa, sebelum turun Imam Mahdi, sebagainya lah.
Jadi dia disebut oleh para alim ulama, dia kata Nabi Khidir yang akan hidup sepanjang zaman dengan izin Allah sampailah Quran diangkat. Ini sebahagian pandangan para alim ulama. Dan ramailah para alim ulama yang menjelaskan tentang ulama sufi, wali-wali Allah yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ramailah yang kata macam tu kan, wali Allah ni jumpa. Bahkan saya pernah baca satu huraian kata antara wali Allah di tanah Melayu ni, Tok Kupaluh rahimahullah, Tok Kupaluh pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu alam lah, itu cerita, orang cerita kan, kita pun tak tahulah. Jadi maknanya muslimin dan muslimat macam mana sekalipun, itu semuanya kuasa Allah, kita serah pada Allah. Dan ada juga yang menyatakan Nabi Khidir ni sudah meninggal dunia. Sebab mereka berpandangan kalau Nabi Khidir masih hidup, kenapa dia tak keluar di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi Muhammad jelaskan pada hadis yang sahih, Nabi kata, jika sekiranya Nabi Musa hidup pada hari ini, Nabi Musa pun akan ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ni macam mana? Pasal ada sahabat Nabi ni duk dengar orang baca kitab Taurat. Bila dengar orang baca kitab Taurat, dia jadi kagum lah sahabat ni. Dia jumpa Nabi SAW, dia ceritalah ke Nabi, dia kata dia kagum lah duk dengar orang baca Taurat tu. Nampak bunyi sedap je Taurat ni. Tu. Maka Nabi katalah, wahai sahabat, kalaulah Nabi Musa hidup pada hari ni, maka pasti Nabi Musa akan ikut aku. Jadi pengikut aku, jadi umat aku, kata Nabi SAW. Jadi berdasarkan pada hadis ini, kata ulama, maksudnya kalau Nabi Khidir pun hidup, sudah pasti dia akan muncul di zaman Nabi SAW, akan ikut Nabi, akan bersama-sama dengan Nabi, akan berjihad bersama Nabi, akan berdakwah bersama Nabi, akan hidup bersama Nabi, dan akan jadi pengikut dan umat Nabi SAW. Ini hujah mereka. Dan mereka menambah lagi hujah, bila mana turun Nabi Isa nanti, nak kiamat nanti turun Nabi Isa, bukankah kata Nabi SAW, bila nak sembahyang, Nabi Isa minta Imam Mahdi jadi imam. Sebab Nabi Isa nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini hujah-hujah para ahli ulama yang menyatakan Nabi Khidir sudah pun meninggal dunia. Tu muslimin dan muslimat. Ada juga sebagai tambahan sikit, diterangkan pasal Nabi Khidir ni. Ada yang kata Nabi Khidir ni dah meninggal dunia. Nabi Khidir yang betul tu, yang sebenar-benar, yang Quran cerita ni, dah meninggal dunia. Cuma nak kata sepanjang zaman, setiap zaman ada manusia seperti Nabi Khidir. Ada yang pandangan macam tu pula. Ada yang berpandangan, dia kata Nabi Khidir ni dah meninggal dunia. Tapi dia kata sepanjang zaman, sepanjang masa, ada manusia seperti Nabi Khidir alaihi salam. Mana bila kata seperti Nabi Khidir ni ialah wali-wali Allah lah, para awliya Allah. Mana sepanjang zaman tu ada saja para awliya Allah, wali-wali Allah. Tu muslimin dan muslimat. Tu kita tak tahulah. Wali-wali Allah ni kita tak kenal. Mereka ni dikenali di langit. Di alam lain mereka terkenal lah wali-wali Allah ni. Macam hari tu kita dapat berita yang sedih kan. Seorang wali Allah meninggal dunia kan di Kedah. Pak Sumit rahimahullahu ta'ala, yang disebut sebagai Al-Arif Billah, dan disepakati sebagai tokoh ulama yang mencapai tahap kepada tahap wali Allah. Tu hebatlah. Jadi sudah meninggal dunia lah kan, muslimin dan muslimat. Dia nak kata wali Allah tu ada lah. Wali Allah tu ada. Cuma kadang-kadang kita tak kenal dia. Tak kenal dia. Sebab mungkinlah disebabkan amalan mereka kan, ibadat mereka yang hebat sebagainya. Jadi mereka ni akan mencapai ke satu martabat yang bukan martabat kita. Kita ni buat ibadat hebat dah. Tapi bagi mereka ibadat kita ni, kalau mereka buat berdosa. Macam tu.
Maknanya apa muslimin dan muslimat? Ibadat kita ni level bawah sangat dengan mereka. Dan kalau level mereka buat ibadat macam kita, cara kita, mereka akan rasa mereka berdosa di sisi Allah. Tu. Jadi maknanya ibadat mereka tu tak tahu nak ceritalah macam mana. Hebatnya amalan tu, Masya Allah. Hebatnya ibadat tu, Masya Allah. Tu. Muslimin dan muslimat. Tapi mana sekalipun, bila kata wali Allah, dia mesti mengikut Quran dan Sunnah. Tengok macam Pak Sumit rahimahullah. Orang datang ziarah dia, perkara utama yang dipesan, jangan tinggalkan Quran. Tengok. Ini wali Allah. Ini basic utama wali Allah. Mana wali ni macam mana sekalipun, tinggi tahap mana pun kewalian mereka, mereka takkan tinggalkan Quran, takkan tinggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya. Itu yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i kata, kalaulah korang ni duk tengok orang berjalan atas air, nampak hebatnya orang tu berjalan atas air tu. Nampak kan? Ataupun kamu nampak orang tu boleh terbang. Dahsyat sungguh. Imam Syafi'i kata apa? Jangan cepat kagum lagi. Jangan cepat tajuk lagi. Imam Syafi'i kata, siasat lu tengok orang ni hidup. Ikut tak Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu basic dia. Muslimin dan muslimat. Kalau dia sungguh ikut Quran, ikut Sunnah Nabi, sungguhlah dia wali Allah. Yang kita sebut tentang Pak Sumit rahimahullah tadi. Sungguh. Orang datang ziarah dipesan, jangan tinggalkan Quran, baca Quran tiap-tiap hari, ikut Quran, amalkan Quran. Tu. Dan memang nasihat-nasihat yang dibagikan semuanya daripada Quran. Itu. Ini kata syarat wali Allah. Kalau tengok ada orang tu, jelah nampak hebat sangat, berbicara, Masya Allah, hebat sungguh. Nampak lain macam lah. Dia berjalan pun lain macam daripada kita. Lain macam sungguh nak kata hebat tu. Tapi, Quran pun tak baca. Quran pun tak ikut. Quran pun tak amal. Nak kata ikut Nabi jauh sekali. Kalau macam ni punya gaya, tolak pi. Jangan. Jangan duk ikut lah orang macam ni karut ni, bahaya ni. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Jadi, saya nak sebut tadi, ada ulama kata, Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Cuma, sepanjang zaman ada manusia macam Nabi Khidir. Itu tok-tok wali ni. Dan ulama pula menjelaskan pada kita, tok-tok wali ni, dia ada macam-macam peringkat. Macam-macam tingkatan. Tingkatan yang tertinggi, dipanggil Sultanul Aulia. Ini tingkatan yang tertinggi. Wali Allah yang tertinggi dipanggil sebagai Sultanul Aulia. Sultanul Aulia ni mengikut ilmu kewalian. Mereka menyatakan Sultanul Aulia ini akan ada setiap 100 tahun ada seorang Sultanul Aulia. Sultanul Aulia ini ialah Sultan para wali Allah. Tu. Sultan para wali Allah. Itu makna yang wali Allah yang tertinggi lah. Macam ulama sepakat. Sultan para wali Allah yang disepakati para alim ulama ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Ini sepakat para alim ulama menyatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala adalah Sultanul Aulia, Sultan para wali-wali Allah. Begitu. Kemudian wali yang tingkatan yang kedua dipanggil Qutubul Aqtab. Qutubul Aqtab. Ini tinggilah juga ni. Mana wali Allah memang tinggi-tinggi belaka, hebat-hebat belaka. Jadi yang kedua tertinggi ialah Qutubul Aqtab. Tu muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Kira tinggilah kan. Mungkinlah wali-wali Allah macam Zunnun Al-Misri, Fudail bin Iyad, Yazid Al-Bustami, siapa lagi muslimin dan muslimat, Ibrahim bin Adham. Ini semuanya wali-wali Allah, Qutubul Aqtab. Ini hebat-hebat ni. Muslimin dan muslimat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah wali abdal. Wali abdal ni ada hadis yang menjelaskan pasal wali abdal ni. Memang ada kata Nabi SAW. Jenis manusia yang mencapai tahap peringkat wali abdal ni. Yang kadang-kadang kita tak kenal pun mereka, tapi makhluk lain kenal mereka. Itu dia. Dan ada ulama kita hari ni kata, yang disebut Pak Sumit rahimahullah tadi,
ialah termasuk wali abdal di zaman kita ni. Sebab ulama kata ada orang kata tanda-tanda wali abdal tu. Di antaranya apa? Di antaranya berpuasa setiap hari. Oh tu. Di antaranya itulah maknanya Quran tak tinggal puasa setiap hari sebagailah. Muslimin dan muslimat itu nak kata kurang makan, kurang tidur sebagailah. Inilah jadi itu nak kata hebatnya kan. Orang kata wali Allah ni. Muslimin dan muslimat jadi rahmati wali Allah. Baik, bukan wali afdal, wali abdal. Wali abdal. Abdal. Baik. Jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Disebut tadilah. Jadi maknanya ini pandangan ulama tentang Nabi Khidir alaihi salam. Tu. Jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Nak sebut lagi yang mana macam mana sekalipun tentang Nabi Khidir yang hidup ke tidak, semuanya perbezaan pandangan ulama. Tapi sebagai orang kata yang tepat sekali lah, macam disebut oleh Syekh Atiyah Saqar rahimahullah. Atiyah Saqar ni ulama besar ulama besar di Mesir dulu. Disebut sebagai Atiyah Saqar. Atiyah Saqar ni api yang menjulang tinggi. Tu. Kira gelarannya saya tak tahu gelaran ke apa, tapi kalau kata Atiyah Saqar ni api yang menjulang tinggi. Nak kata dahsyat Atiyah Saqar ni ilmu dia masya-Allah. Macam api menjulang tinggi lah. Ulama besar tu. Pernah jadi pengurusi fatwa Mesir. Dia ulama besar lah. Ulama yang berjasa lah. Jadi kalau orang mengaji Mesir ni, dia tahulah cerita Atiyah Saqar rahimahullah ni. Ulama yang sangat gigih dalam menyampaikan ilmu-ilmu Allah. So ulama hebat. Jadi Atiyah Saqar rahimahullah ta'ala dia kata apa? Dia kata soal hidup ke tidak Nabi Khidir ini ialah perbezaan pandangan ulama. Jadi kita serah biar ulama berbeza pandangan dalam hal itu. Adapun dia kata mengenai Nabi Khidir hidup ke tidak, ini tak penting dia kata. Tak penting. Soal hidup ke tidak Khidir pada hari ini, itu semua tak penting dia kata. Sebab dia tidak melibatkan akidah kita. Bahkan perkara ini tak ditanya pun oleh Allah di akhirat nanti. Benda ini tak penting sebenarnya. Jadi pasal itu dia nak kata, tak payah nak berbalah pasal isu Nabi Khidir ni. Tak payah. Tu. Serah je para ahli ulama, biar ulama yang membahaskan perkara ni. Jadi kita tak payah nak berdebat, nak berbalah pasal hidup ke tidak Nabi Khidir ini. Tak payah, tak perlu. Jangan sampai kita duk berdebat pasal Nabi Khidir ni, muslimin dan muslimat. Sampai bergaduh kita ni. Sampai bertengkar, sampai berpecah belah kita, sampai bertumbuk sebagainya. Semata nak tahu Khidir ni hidup ke tidak. Yang tu tak payah. Pasal ini bukan melibatkan akidah, tak masuk pun debat bab dosa pahala, tak masuk pun halal haram, tak masuk langsung. Ia sebagai perbezaan pandangan ulama saja. Tu dia. Yang penting pasal Nabi Khidir ni kita nak ambil ilmu dia tu. Ini yang penting. Yang Allah sebut dalam Quran ni, ini yang penting sebenarnya. Muslimin dan muslimat. Ni duk sibuk duk bahas Nabi Khidir mana hidup tak hidup, tapi Quran pun tak baca. Ni berat. Duk sibuk nak cari Nabi Khidir mana pergi Nabi Khidir ni, tapi Quran kata dia tak cari. Yang Quran suruh buat macam ni, dia tak cari, dia tak buat. Ni tak betul. Kadang-kadang saya sebut muslimin dan muslimat, ada orang nak cari Nabi Khidir ni, nak cari sungguh-sungguh, cari sampai dia abaikan perintah Allah, cari sampai dia abaikan kewajipan, cari sampai dia abaikan apa yang Allah suruh dalam Quran, yang Nabi ajar, habis dia abaikan pasal alasan nak cari Nabi Khidir. Ini tak betul. Nabi tak suruh pun buat macam tu. Ni. Nabi tak suruh pun, muslimin dan muslimat. Kalau kita berpegang pada pandangan yang pertama tadi Nabi Khidir hidup, kalau dengan izin Allah, dia sendiri akan cari kita. Tu. Tapi nak cari, tak perlu benda tu. Tak perlu. Ni sampai dia cari kan. Sampai hilang, tinggalkan keluarga. Sampai orang kata berkelana lah. Orang kata ni, pasal pun Nabi mana ni nak cari Nabi Khidir? Tu ada apa? Ada ways ke? Gitu. Tanya pula gitu. Jadi tu masalah muslimin dan muslimat. Ni ada orang macam ni. Saya sebut ni, memang ada orang macam ni. Sampai dia mengabaikan perintah Allah. Padahal benda tu bukan tuntutan pun.
Bukan Allah suruh pun, Nabi tak suruh pun. Ni cukup sekadar kita faham Nabi Khidir ni memang ada. Allah sebut dalam Quran pasal dia, dalam surah Al-Kahfi ni. Allah bagi ilmu padanya, mendapat ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah. Dia orang yang hebat. Tapi macam mana sekalipun Allah tak suruh, Nabi tak suruh kita cari dia, tak suruh. Tu yang Allah suruh, ikut Allah, ikut Nabi. Ni. Yang Allah suruh ikut syariat Islam ni. Ini yang Allah suruh. Ni muslimin dan muslimat, jangan sampai sibuk nak cari Nabi Khidir sampai mengabaikan kewajipan kita. Ini tak betul. Ini satu kesalahan yang sangat besar. Muslimin dan muslimat. Ingat disebut tadi, macam kata Syekh Atiyah Sakar tadi, perkara ni di akhirat Allah tak tanya pun. Allah tak tanya. Jadi elok saja kita serah saja pada ulama membahaskan perkara ini. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita nak kembali pada kitab kita. Maka diterangkan tadi Nabi Khidir alaihissalam nama sebenarnya Balya bin Mulkan. Baik, dia kata lagi sini. Dan adalah Khidir ketika itu bergelumbung dengan kain putih. Tu. Masa Nabi Musa jumpa Nabi Khidir ni, Nabi Khidir duk bergelumbung ni, pakai kain putih, duk tutup kepala kan. Sebelah tepi bawah kepala, sebelah bawah kaki. Maka memberi salam Musa alaihi salam kepadanya. Nabi Musa bagi salam. Maka kata ia, wa'alaikassalam ya Nabi Bani Israel. Tu. Nabi Musa bagi salam kepada Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir jawab macam mana? Wa'alaikassalam ya Nabi Bani Israel. Wa'alaikassalam wahai Nabi Bani Israel. Tu. Maka kata Musa, siapa khabar akan dikau aku Nabi Bani Israel? Ni. Nabi Musa pun macam hairan lah. Nabi Musa tanya, macam mana kamu tahu, siapa yang beritahu kamu yang aku ini Nabi Musa, Nabi Bani Israel? Pasal kita ni tak pernah jumpa pun sebelum ni. Tak pernah, tak pernah jumpa. Tak pernah tengok muka pun masing-masing ni. Tapi Nabi Musa sampai ke Nabi Khidir kenal. Terus Nabi Khidir kata, wa'alaikassalam wahai Nabi Bani Israel. Tu. Maka Nabi Musa pun tanyalah, siapa yang beritahu kau ni? Siapa yang beritahu kamu? Yang aku ni Nabi Musa, Nabi Bani Israel. Maka sabda Khidir, Tuhan yang beri ketahui engkau dengan aku dan tunjuk engkau atas aku itulah. Tu. Nabi Khidir kata, Allah lah yang beritahu. Tu dia. Ni kata ilmu laduni tadi tu. Allah lah yang beritahu aku. Yang kau ni Nabi Musa, Nabi daripada Bani Israel. Allah yang beritahu aku. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu. Dia kata, Ustaz, macam mana orang ilmu laduni ni? Dan Allah ajar macam mana tu? Itu susah nak jawab tu. Jadi nak tahu macam mana cara Allah bagi ilmu laduni tu, kena sampai tahap mereka lah. Tahap tok-tok wali ni, tahap orang yang hebat ni. Tu. Jangan kena ingat jangan rasa bisikan-bisikan itu betul kadang-kadang dengar bisikan kata macam ni, bukan. Dan kita tengok cerita apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah tadi itu, Sultanul Aulia. Kan ada kisah satu hari dia duk ibadat pada waktu malam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni, dia tak pernah tinggal ibadat malam tu. Tu hebat tu. Waktu sejuk pun dia bangun, dia berwuduk dalam keadaan sejuk pasal tetap nak ibadat pada Allah. Bersungguh dia ibadat pada Allah ni, masya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, satu hari duk sedang ibadat di waktu malam ni, tengah gelap gelita ni, gelap sungguh ni. Di tengah-tengah ibadat tu keluar cahaya depan kiblat tu, arah kiblat tu, keluar cahaya terang. Inilah gelap gelita ni.
Gelap gelita ni tiba-tiba keluar cahaya terang benderang ni. Masya Allah, sangat mengejutkan. Dan bayangkanlah muslimin dan muslimat kalau kita ni duk tengah ibadat waktu malam, tiba-tiba keluar cahaya kan. Oh, ini memang kata rare lah. Oh, rare sungguh benda macam ni. Tengah-tengah ibadat ni, duk doa munajat pada Allah, tiba-tiba keluar cahaya. Oh, tu. Kita ibadat juga malam-malam keluar cahaya. Cahaya apa? Isi kita tengok handphone. Tu dia, itu cahaya handphone. Jadi muslimin dan muslimat, nak kata tadi, apa? Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ni, tengah ibadat ni, munajat pada Allah, keluar cahaya depan dia, Masya Allah. Mengejutkan. Bila keluar cahaya, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tiba-tiba keluar suara pula. Dia kata rare tadi, rare sungguh ni. Dah lah keluar cahaya, keluar suara pula. Ni. Suara macam mana? Suara tu kata, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, aku ni Allah Tuhan engkau. Oh, tu dia. Suara tu sebut. Dia kata, aku ni Allah Tuhan engkau. Oleh kerana engkau ni hamba-Ku yang paling kuat beramal, yang paling kuat ibadat, maka pada hari ini aku bebaskan engkau. Engkau bebas, tak payah dah untuk ibadat, tak payah dah untuk beramal, tak payah dah nak buat perintah-perintah Allah ni, dan kau bebas nak melakukan maksiat dan sebagainya. Bebas. Oh, tu. Abdul Qadir Jilani, dia kata apa? Hei setan. Oh, tu dia. Orang kata punchline terus. Tu. Hei setan. Tu. Dia kata setan saja cahaya tadi, suara tadi terkejut. Alamak, kantoi. Tu dia. Kantoi dia kata. Alamak, macam mana kau tahu aku setan? Tanya cahaya tu. Suara tu. Kata Abdul Qadir Jilani, Tuhan aku, Tuhan Allah yang sebenar, Allah Tuhan yang sebenar, tidak akan menyuruh hambanya melakukan maksiat. Tu poin dia, muslimin dan muslimat. Dia kata apa? Tuhan aku, Allah Tuhan yang sebenar, tidak akan menyuruh hambanya melakukan maksiat kederhakaan padanya. Tidak akan, sekali-kali. Itu poin dia, muslimin dan muslimat. Ambil situ. Kalaulah kita rasa bisikan hati, bisikan di telinga kita, suruh melakukan maksiat, itu bukan kebaikan tu, bukan. Bukan daripada malaikat, bukan. Ini bukan ilmu laduni tu. Kalau tiba-tiba terasa sebab kita banyak beramal, banyak ibadat ni, terasa kita dah sampai satu tahap, dah boleh nak bebas. Terasa macam tu, itu bukan daripada Allah, bukan. Bukan sama sekali, muslimin dan muslimat. Tu bayangkanlah kalau kita berada di situasi macam tu, duk tengah ibadat tengah malam tu, muslimin dan muslimat, keluar cahaya tadi. Oh, terkejut kita. Suara pula kata, kau bebas hari ni, kau kuat sangat ibadat ni. Semayang kuat, beramal kuat, hari ni kau bebas. Kalau kita lah, seronok tak? Oh, betul ke ni? Oh, seronok, percayalah tu. Tu. Itu bahaya kalau kita ibadat tak ada ilmu. Ni. Ini bahaya Banyak orang yang suka ibadat, suka beramal, suka buat ibadat macam-macam, tapi tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu macam ni lah, senang diperdayakan oleh syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tu kena ingat. Muslimin dan muslimat. Tu kata Nabi, akhir zaman ni muncul, abadun juhalun. Ahli ibadat yang jahil. Kuat ibadat tapi jahil. Ini rosak, habis jadi macam tadi tu. Tu. Hati-hati ni. Satu kita ni berilmu. Pak Sumit rahimahullah mengaji. Dia belajar. Tengok orang duk keluarkan senarai. Siapa guru-guru dia. Antaranya Pak Dail rahimahullah. Ini semuanya wali-wali Allah ni. Ulama' dari Mekah belaka ni. Pak Sumit rahimahullah di wali Allah. Dia belajar. Kita sebut tadi Syekh Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani walaupun dia suatu nak awliya. Dia ulama'. Ulama' yang berpegang pada mazhab Hambali. Ulama' ada sebut dia juga ulama' fiqah. Dia seorang ulama' yang belajar. Akhirnya jadi wali Allah. Macam itulah kita, muslimin dan muslimat, kita kuat ibadat teruskan. Tapi pada waktu yang sama, ibadat kita, beramal kita mengikut ilmu yang ada. Ni. Macam Syekh Abdul Qadir Jilani tadi, dia tahu dia berilmu.
datang suara macam tadi tahu, ni setan lah, confirm. Allah takkan suruh kita buat dosa, buat maksiat. Ini confirm setan ni. Tu dia. Tengok, kalau kita tak berilmu dengan keadaan macam tadi, yang rare macam tadi, kita akan terpengaruh. Oh, sungguh lah ni, sungguh. Tu, percaya sungguh. Habis tengah dosa, tengah maksiat. Ni. Ada orang macam tu kan, dia rasa dia belajar tinggi, dia kata beramal banyak dah, dia kata. Beramal banyak. Sampai dia kata dia dah boleh untuk buat dosa. Nak berzina boleh, nak main judi boleh. Boleh dia kata. Tak ibadat pun tak apa dah. Tanya pasal apa macam ni? Dia kata sebab apa, aku dah sampai satu tahap, dah kenal Allah. Tu. Aku dah kenal Allah, aku dah tahu apa itu Allah. Masya Allah. Dia kata macam tu. Ni saya cerita ni pengalaman sendiri. Orang cakap dengan saya macam tu, tuan-tuan. Ni lama belah-belah tahun dulu. Orang kata gitu. Dia kata ni pasal apa ni? Pergi main judi ni, naik genting kan, main judi. Pergi sana sini kan. Orang tegur lah, kata ni judi ni haram ni, berdosa ni, tinggalkan benda maksiat ni, jahat ni, tinggalkan. Buat ibadat, semayang, jaga semua. Dia kata gitu. Dia kata tak, aku ni dah sampai satu tahap. Aku dah kenal Allah, dia kata. Aku dah tahu apa itu Allah. Jadi aku dah sampai satu tahap, aku dah tak perlu untuk ibadat, aku dah bebas. Tu dia, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni bahaya ni. Orang macam ni ada ni, memang ada sungguh. Dia akan mempengaruhi orang-orang yang jahil. Tu bahaya, kata kejahilan tadi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni bahaya kejahilan. Jadi kerana itu kita ni hati-hati lah. Hati-hati lah, muslimin dan muslimat. Supaya jangan terpengaruh macam tu. Ada bisikan-bisikan tak betul kan, suruh buat macam tu, buat macam ni kan. Tinggalkan. Kita sekarang ni ikut apa yang Allah suruh, Nabi suruh. Yang tu kita ikut. Bukan ikut bisikan. Bukan ikut mimpi. Bukan. Ikut yang Allah perintahkan, ikut yang Nabi suruh. Yang tu. Yang kita belajar hari ni. Ikut yang ni. Tu. Syariat ni. Syariat Allah. Syariat Nabi ni. Hukum halal haram, dosa pahala. Yang ni kena ikut. Bila mana ulama' ada hurai satu hadis Nabi. Takhallaku bi akhlaqillah. Nabi kata, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Tu dia. Nabi sebut ni, Nabi kata, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Jadi ulama' ada hurai apa maksud akhlak Allah ni? Maksudnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, akhlak Allah itu ialah mereka yang mengikut apa saja yang Allah nak. Dan ulama' kata, apa yang Allah suka, dia pun suka. Orang ni suka, kita suka. Apa yang Allah benci, kita pun benci. Apa yang Allah kata halal, kita kata halal. Apa yang Allah kata haram, kita kata haram. Apa yang Allah suruh, kita buat. Apa yang Allah suruh tinggalkan, kita tinggalkan. Inilah yang kata berakhlak dengan akhlak Allah. Apa yang Allah marah, kita marah. Tu. Apa yang Allah sayang, kita sayang. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu sebenarnya. Bukan kita ni duk dengar cakap, dengar bisik, ikut bisikan tu. Tak. Kadang-kadang ikut mimpi. Mimpi macam tu, suruh macam ni, macam tu. Mimpi bukan hukum, bukan sebuah hukum. Bukan. Bukan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni. Jadi pasal itu nak sebut basic utama tadi. Ada seorang sahabat, ada orang kenalan lah. Dia jumpa saya. Dia nak mengaji dengan seorang tok guru lah, mungkin wali lah kot. Wallahualam, saya tak kenal. Katanya di Negeri Sembilan. Tapi saya tengok ni lama dah, belah-belah tahun dulu. Lama sangat dah. Saya tengok nama Syekh ni. Tapi kawan saya ni nak mengaji dengan Syekh ni. Jadi nak mengaji lah sebab Syekh ni tingkatan tinggi lah, ilmu ni tinggi, amalannya hebat sebagainya kan. Jadi Syekh ni kata nak mengaji dengan dia boleh, tapi hadam dulu kitab ni. Dia bagi satu kitab. Jadi kitab tu dia baca, dia rasa kitab apa ni? Dia bawa kitab tu, dia buat jumpa saya. Kawan tu lah. Dia kata, Ustaz ni apa ni? Saya nak ngaji dengan Syekh ni, nak mengajilah ilmu-ilmu tinggi, makrifat ke hakikat, nak ngaji ilmu tu. Tapi dia mengajar bagi kitab ni ke saya. Saya bukanlah kitab apa? Kitab Fardu Ain. Tu Fardu Ain. Kitab biasa.
Fardu ain ni kitab bab fiqh, taharah, kitab bab fiqh, sembahyang macam tu. Bab tauhid kan, sifat 20 sebagainya. Gitulah tasawuf, apa asas pasal akhlak, pasal bersih jiwa hati. Gitu kitab yang dibagi. Jadi kata apa ni ustaz, saya nak mengaji dengan dia, dengan syekh tu, nak mengaji ilmu hakikat makrifat tu, ilmu tasawuf tinggi-tinggi tu, tapi dia suruh saya hadam kitab ni, baca bagi habis kitab ni. Leceh kitab ni biasa je, ilmu biasa-biasa, dia ilmu syariat, dia kata ilmu kulit je. Tu. Tu saya kata, itulah kau tak faham. Kau tak faham. Ini dia nak ajar kita sebelum nak mencapai ilmu yang disebut yang ilmu tinggi-tinggi itu, bagi habis dulu faham ilmu yang asas ni dulu. Tu. Ilmu yang asas yang fardu ain ni, yang wajib-wajib ni kasih kuasai dulu. Tu. Kemudian barulah naik lagi atas level atas yang seterusnya. Itu mana ikut disiplin ilmu macam tu. Bukan kata kita nak ngaji tasawuf tinggi-tinggi ni terus ambil ilmu tu. Kita abaikan ilmu lain, fardu ain kita abaikan. Itu tak boleh. Ni. Ilmu fiqah kita abaikan, ilmu akidah kita abaikan, ilmu akhlak kita abaikan. Itu tak boleh. Itu masalah muslimin dan muslimat kata nak ambil tasawuf yang tertinggi tapi sembahyang tak betul. Pasal apa? Ilmu fiqah tak ada. Tu. Sampai nak najis pun tak kenal. Najis macam mana ni? Najis apa benda? Mukhafafah ada, mughalazah, mutawasitah apa benda ni? Itu pun tak tahu. Ni. Sembahyang kuat, nampak hebat ibadat pasal nak mengaji tarikat tinggi-tinggi ni. Tapi ilmu asas tu tak ada. Ini tak betul. Muslimin dan muslimat ni kena ingat. Jadi pasal itu macam mana sekalipun asas kita bagi clear dulu. Termasuk ilmu tasawuf yang fardu ain, ilmu akhlak yang diajar oleh Imam Ghazali rahimahullah ni. Yang kita dah mengaji kitab penawar bagi hati itu kena mengaji. Tu. Lepas-lepas tu boleh baca lagi kitab Minhajul Abidin mengaji, kitab Al-Hikam mengaji. Lepas-lepas tu boleh sembang lah nak kata ilmu yang lebih tinggi lagi. Tu muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Yang menjadi kesalahan pada hari ini, setengah orang dia tolak habis ilmu-ilmu asas ni. Terus pada ilmu tinggi. Ambil hakikat, makrifat, habis semua dia ambil. Tu jadi akhirnya jadi kelang kabut, jadi celaru tu, jadi karut. Sembayang pun tak sembayang pun tak apa. Buat benda haram pun tak apa, buat maksiat pun tak apa. Tu. Karut habis ni. Jadi hati-hatilah muslimin dan muslimat. Sebab kadang-kadang benda macam ni dia boleh pengaruh orang. Termasuk orang yang apa? Orang yang inilah orang yang nak cari ni dia sedang terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan macam ini. Sangat bahaya. Muslimin dan muslimat. Baik, jadi mana nak sebut tadi? Kembali balik, jadi maknanya Nabi Khidir AS dia kata, dia tahu pasal Nabi Musa kerana dia diberitahu oleh Allah ilmu laduni yang Allah kurniakan kepada Nabi Khidir AS. Baik, jadi muslimat cukup sekadar itulah. Kita buka soalan. Jika ada persoalan dipersilakan. Assalamualaikum. Silakan pada siapa nak tanya. Okey, sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya biasa je. Saya cuma nak tahu apa kaitannya dengan ikan yang dia bawa bekal, katanya ikan panggang, ikan masin tu, tiba-tiba dengan kuasa Allah ikan tu hidup dan melompat ke laut. Apa kaitannya dengan pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Baik, apa kaitan ikan tu? Ikan itu menunjukkan di situlah tempat adanya Nabi Khidir alaihissalam. Tu. Sebab Nabi Musa tak tahu dekat mana Nabi Musa dok cari tak jumpa. Allah cuma sebut cara umum saja. Allah kata Nabi Khidir ni berada dekat pertemuan dua lautan, Laut Datar Mediterranean dengan Laut Merah. Tapi cara spesifik Allah tak sebut kat mana. Maka dibawa bekal makanan ikan itu. Jadi bila ikan tu diletak atas batu tu, dengan izin Allah tiba-tiba ikan tu hidup masuk laut. Dia terbang masuk laut. Tu. Jadi dekat kawasan itulah dengan mukjizat Nabi Musa disedar. Di situlah ada Nabi Khidir alaihissalam. Itu kaitannya. Baik, wallahu a'lam. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama. Jika ada persoalan lagi, sila. Silakan. Ada lagi yang nak bertanya?
Tak ada soalan dah? Tak ada, semua orang faham kok Ustaz. Alhamdulillah. Kalau tak ada, kita tutup majlis lah ya Ustaz. Ya, boleh. Okay, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kathir Ustaz. Alhamdulillah, semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Ilmu laduni ini bukan orang biasa-biasa je yang boleh miliki. Ianya ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah anugerahkan kepada Nabi Khidir. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita dengan Al-Quran. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang setia setiap hari bersama JNI. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit hebahan kuliah hari ini Ustaz. Pada pukul 2 petang bersama Ustazah Al-Fadilah Ustazah Helen dengan halakah tahfiz kelas hafazan. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan ensiklopedia perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pada pukul 9 malam bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Dan kuliah isyak pada pukul 9.15 malam bersama Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Manaf dengan kitab Fardu Ain. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu datang dari saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan doa, tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal junun wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.